Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada di dalam kesihatan dan juga di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan berkongsi sedikit maklumat. Mudah-mudahan maklumat yang kita kongsikan ini akan menambahkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara asas yang menjadikan kehidupan manusia di atas muka bumi ini beroleh ketenangan, keselamatan dan juga senang hati apabila seseorang itu mengambil agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maknanya dia yakin benar-benar bahawa agama ini adalah penyelesaian kepada seluruh aspek kehidupan. Agama ini adalah petunjuk untuk seseorang itu memperolehi kebahagiaan hidup. Dan perkara asas juga ataupun perkara utama dalam kehidupan kita ni, kita seringkali diperingatkan tentang takwa. Paling tidak pun seminggu sekali kita akan diperingatkan tentang takwa ini. Bagi kaum muslimin sudah pastilah, walaupun pada keadaan sekarang ini mungkin ada dalam kalangan kita yang tidak dapat bersama-sama di dalam solat Jumaat itu kerana ada limitasi dari segi bilangan jemaahnya. Apapun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, kita tidak akan tinggal dan sedaya upaya untuk hadir ke masjid atau ke surau-surau yang dibenarkan untuk mendirikan solat Jumaat. Dan satu daripada intipati kepada khutbah itu ataupun syarat khutbah itu ialah memberi pesanan atau nasihat. Dan inilah yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan ad-dinun nasihah. Agama itu ialah nasihat, dan satu nasihat yang tak boleh ditinggalkan dalam kehidupan beragama ini ialah takwa. Pesanan takwa ataupun nasihat takwa itu merupakan sesuatu yang sangat mustahak dalam kehidupan kita sehari-harian. Secara ringkasnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengoknya ialah banyak orang mentafsirkan takwa ni ialah melaksanakan apa yang Allah taala perintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asas takwa. Jadi inilah sesuatu kegembiraan bagi seseorang muslim apabila dia dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara inilah yang akan menyuburkan rasa cinta dia, rasa pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia apabila disuburkan ini, dia tidak menjadi suatu perkara yang berat di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah sebut di dalam Al-Quran. Salah satunya ayat Quran berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
apa dia, bertakwalah, dan bertakwalah kamu, kita semualah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang-orang yang memelihara dirinya daripada kejahatan. Jadi ini satu kelebihan. Kelebihan apa dia? Apabila kita menjaga segala yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kita melaksanakan sesuatu yang diperintah oleh Allah dan kita jaga untuk sempurna perintah tu. Contohnya saya boleh bagi tahunya ialah berkenaan dengan ibadat solat. Kan? Bila kita mendirikan solat itu, kita akan jaga syarat-syarat, rukun-rukun solat supaya solat itu adalah solat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat yang apabila para malaikat Allah Subhanahu wa taala melihat kita mendirikan solat, maka malaikat rasa, Allahu akbar, inilah hamba-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kejayaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memelihara segala adab secara segala syarat-syaratnya. Qiyamnya macam mana, ada ketika mana kita baca rukun qaulinya macam mana, rukun fi'linya macam mana. Ini adalah merupakan kesempurnaan. Kalau orang boleh semayan, semayan boleh buat begitu sahaja. Tetapi kalau orang yang memelihara solat, dia akan jaga perkara ni. Dia tidak akan membiarkan diri dia ditakluki oleh pengganggu-pengganggu ataupun pengacau-pengacau yang menghalang dia untuk bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah bagi jaminan, apabila kamu bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maka Allah bersama-sama dengan kamu. Sebab apa? Bila kamu jaga takwa, dalam secara otomatiknya kita menjaga perkara-perkara yang tidak disukai oleh agama. Mana mungkin boleh berlaku dua situasi baik dan mungkar pada satu tubuh badan manusia. Pada saat itu bila kita jaga benda ni, maka itulah yang akan menghasilkan rasa aman, rasa redha terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain, tuan-tuan muslimin dan muslimat, sahabat dalam talian kita semua, ini kita kena faham dengan keadaan pandemik ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat, cara kehidupan kita pun telah berubah. Kita tak boleh menjadikan pandemik ini sebagai halangan ataupun sebab untuk kita tidak mendalami ataupun menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu usaha yang sangat baik, sangat baik, dan cuba memautkan masyarakat kepada agama Allah. Dalam keadaan hari ini kita, kalau kita biarkan diri kita tanpa merujuk kepada Al-Quran, tanpa merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa mendampingi majlis-majlis ilmu, mendampingi para alim ulama, maka kita bimbang, takut kita tersasar. Kita sebab musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah penat dan tidak pernah jemu di dalam usaha mereka untuk menghancurkan pegangan, keyakinan, kepercayaan. Sebab itu mereka telah berjanji, sebab mereka telah berjanji dan keinginan mereka itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sebut bahawa kamu tidak boleh menawan, kamu tidak boleh menguasai orang yang ada dalam dirinya takwa. Siapa-siapa dalam kalangan anak Adam ini, kamu tidak boleh nak kacau, kamu tak boleh nak usik dia, dan kamu tidak akan berjaya menggoda dia,
memusnahkan kehidupan taat dia kepada aku apabila hamba aku itu, anak cucu adat itu, dalam dirinya penuh dan subur dengan takwa. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran juga, di antaranya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Istimewa tuan-tuan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah apabila ada takwa. Dia kata, hai orang-orang yang beriman, kiranya kamu takut kepada Allah, niscaya dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, akan mengurniakan kamu pengenalan untuk membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan dihapuskannya lah kesalahan-kesalahan kamu serta mengampuni kamu, dan Allah mempunyai kelebihan yang sangat besar. Tuan-tuan, tak berasa ke kita ni nak dapat tawaran daripada Allah, nak pegang janji Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita ditanam dengan satu akidah, iaitu Allah yang Maha Penolong. Allah lah yang Maha Penyembuh, Allah lah yang Maha menguruskan kehidupan kita ni, Allah lah yang Maha berkuasa. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mampu menyembuhkan, tidak ada sesuatu pun yang boleh merungkai kesulitan yang kita hadapi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila nilai takwa ini sentiasa subur di dalam diri kita, satu keistimewaan yang ditawarkan ataupun yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ni dia boleh tahu, dia boleh kenal dengan anugerah ataupun izin Allah Subhanahu wa taala, ini benar, ini palsu. Ini suatu rahsia yang sangat istimewa. Kadang-kadang kita melihat nampak zahirnya baik, nampak zahirnya baik, tetapi di dalamnya penuh dengan kecelaruan. Tapi apabila orang ni dapat anugerah seperti ini, maka mereka boleh membezakan. Sebab itulah perkara-perkara yang sebegini ada hanya pada orang-orang yang ada takwa yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan jemu, kita jangan jemu untuk sedaya upaya mendapatkan nilai takwa yang sentiasa besar ataupun subur dalam diri kita. Masing-masing ada dah takwa ni tuan-tuan, rasa gerung kepada Allah Ta'ala, tapi setakat mana gerung itu, itu perkara yang kita nak letakkan dalam kehidupan kita seharian. Ada orang gerung, tapi dalam bab menyahut perintah Allah masih lagi tidak menampakkan dia gerung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat perintah turun untuk apa? Untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang yang sentiasa melazimkan diri dia untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa orang dalam kalangan kita ni yang apabila disebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kalimah sallallahu alaihi wasallam itu pada diri dia. Apabila disebutkan kepada kita tentang Muhammad, apa yang patutnya kita sahut? Sebab masing-masing ada takwa, tapi sejauh mana ukurannya kita boleh tengok kat situ. Kita tak perlu tengok orang lain, tuan-tuan. Kita tak perlu nak tengok, nak ukur orang ni begini, tak perlu. Kita tengok kita. Bila ada sahaja orang sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kita jawab tak tentang sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila kita dengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa jawapan kita kepada azan itu? Ataupun kita rasa, oh azan dah masuk, oh azan dah masuk. Setengah tu bila dengar azan, minum kopi sedap lagi, makan cokoduk boleh tahan juga, tambah-tambah hujan tadi kan, makan cokoduk hujan. Tapi bagi orang yang ada nilai takwa pada diri dia, dengar azan dia tak buat kerja lain, dia meneliti kalimah azan itu, dia memerhati kalimah azan itu, dan akhirnya dia menjawab azan. Ada juga boleh dapat tara tu, kita nampak alhamdulillah, selesai azan terus sambung minum kopi, makan bihun. Ada juga. Tapi ada setengah orang tu dengar azan, jawab panggilan azan, berhenti kerja lain, sahut panggilan Allah Ta'ala. Ini nilai-nilai yang kita nak bentuk dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia merealisasikan, menterjemahkan Allah Maha Besar itu dalam konteks bentuk perlakuan. Tak ada kerja yang lain, tidak ada kerja yang boleh menghalang dia. Pada ketika itu, kalau diizinkan boleh datang ke surau, mereka inilah yang akan bergegas untuk pergi ke surau, pergi ke rumah-rumah Allah. Kalau tak ada ruang, tak ada, mereka tetap juga mendirikan solat pada awal waktu. Kat mana? Bangunkan ahli keluarga yang alu angah, waktu dah masuk, kita berhenti semua, jom kita solat berjamaah. Ini perkara nampak mudah tuan-tuan, nampak ringannya benda ni. Alah, macam tu pun nak cakap. Bukan masalah macam tu pun nak cakap, masalahnya sejauh mana kita menyahut panggilan itu. Sebab itulah sahabat Nabi SAW, kalau kita tengok, apabila diseru kepada mereka untuk berinfak, ada di kalangan para sahabat Nabi SAW yang memberikan sebahagian daripada harta mereka untuk infak kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian sahabat yang memberikan seluruh harta mereka. Bila ditanya, apa yang ada pada kamu? Dijawab oleh sahabat, yang ada pada aku ialah Allah dan Rasul. Ada sahabat apabila gendam perang dibunyikan, tinggal tempat tidur walaupun malam itu adalah malam pertama perkahwinannya, menikmati malam perkahwinan, tetapi disebabkan gendam perang, apa yang jadi? Tinggal keenakan, kesedapan alam perkahwinan itu semata-mata apa? Menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa demikian? Sebab dia meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala itu pada puncak kehidupan mereka. Mereka setelah menikmati manis dan lazatnya rasa takwa dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kan dalam kalangan sahabat kita, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memposisikan diri mereka sedemikian rupa. Inilah kebenaran-kebenaran yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba Dia yang memilih untuk meletakkan tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang boleh mendatangkan mudarat kepada aku, tidak ada yang boleh memberikan sesuatu kesempitan kepada aku melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memilih jalan itu. Pada sejarahnya kita baca sangat memilukan. Begitu juga para alim ulama, tuan, kalau kita tengok bagaimana mereka boleh mendapat pengiktirafan masyarakat sebagai seorang alim, seorang ulama. Bila kita selusuri kehidupan, riwayat kehidupan mereka, Masya Allah,
berjalan kaki ratusan kilometer, ribuan batuan berjalan semata-mata nak dapat apa? Nak mendapatkan satu hadis yang benar, semata-mata nak mendapatkan sesuatu ilmu yang boleh mencerahkan kefahamannya. Ketekunan mereka itu ada di kalangan mereka yang malamnya mereka berada di dalam bilik yang khusus menulis kitab, dan kerja dia ni tidak diketahui oleh sesiapa pun. Yang tahu akhirnya setelah kewafatannya. Oh, rupa-rupanya begini. Bukti kita tengok Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, Matan Arba'in itu berapa kali, berapa cetakan dan berapa syarah orang buat syarahan. Tuan-tuan, Tuan Guru Syekh Daud Al-Fatani, kitab-kitab dia berapa cetakan, dibandingkan dengan usia kematiannya dengan keadaan sekarang, masih lagi menjadi rujukan utama dan masih lagi menjadi bahan untuk dijadikan kuliah pengajaran. Barakah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab pada dirinya ada nilai takwa. Buat tadi tidak mengharapkan sedikit pun pujian makhluk, tidak memandang sedikit pun habuan makhluk, tetapi dia hanya mengharapkan Allah Ta'ala redha terhadap kerja dia ni. Ini perkara ni, tuan-tuan, yang kita nak duduk dalam diri kita. Kalaulah ini dibina betul-betul di dalam setiap kehidupan manusia Islam pada hari ini, saya sangat yakin perkara-perkara titik bengik itu tidak akan menjadi suatu persoalan yang menserabutkan kehidupan masyarakat. Masyarakat akan berlumba-lumba untuk sama-sama apa? Sokong menyokong, dokong mendokong di antara satu sama lain. Tapi disebabkan na'udzubillah, perkara-perkara ini, maka timbullah banyak perkara-perkara yang menyebabkan masyarakat yang awam ini makin lama makin keliru. Baik, seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran, yang berbunyi maksudnya, tiada seorang pun di antara kamu melainkan melaluinya itu maksudnya akan di akhirat kelak. Iaitu neraka. Itulah keputusan Tuhanmu yang tak dapat dihindarkan. Lalu kami selamatkan pula golongan mereka yang bertakwa. Maknanya, tuan-tuan, kehidupan kita ni, kita percaya, kan? Kita percaya kehidupan kita hari ni, kita hidup di atas muka bumi Allah sampai masa kita akan mati. Kita akan meninggalkan bumi Allah, dan suatu masa alam ini akan musnah, dan seluruh hidupan alam ini pun akan musnah, akan mati, dan akan ada satu alam baru yang dinamakan alam akhirat, dan manusia akan dibangkitkan semula. Manusia akan dibangkitkan semula untuk diadili dengan seadil-adilnya oleh yang maha adil, hakim yang maha bijaksana. Dan di akhirat ada dua tempat sahaja yang akan dituju oleh setiap makhluk yang bernyawa, khususnya manusia, iaitu satu dibangsakan dengan syurga, satu lagi dibangsakan dengan neraka. Jadi nak pergi ke syurga, tuan-tuan, semua orang, Allah sebut di dalam Al-Quran, semua orang akan lalu di bawahnya ialah api neraka Allah Azza wa Jalla.
akan direntangi dengan satu al-mizan, titian. Yang mana titian ni ialah lebih halus daripada seurat rambut. Halus dia lebih halus lagi daripada seurat rambut kita, dan tajam dia lebih lagi tajam daripada tajamnya mata pedang. Ini yang Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Semua akan berjalan di atas tu. Tapi Allah sebut bagi orang-orang yang ada takwa, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang yakin dengan hari kiamat, bagi orang-orang yang sentiasa redha dengan segala ujian dan dugaan daripada Allah, bagi orang-orang yang tidak pernah putus asa di dalam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selamatkan dia. Allah selamatkan golongan ini. Batulah kita dengar cerita, ada yang perjalanannya, pergerakannya seumpama kilat menyambar. Seumpama kilat menyambar. Kita kadang-kadang boleh tengok kerlipan kilat di atas. Itulah kelajuan dia. Dan boleh laju, lebih laju lagi. Lebih laju lagi. Ada yang bergerak sepantas angin, kelajuan angin. Ada juga yang merangkak. Ada juga yang menerak, menentang. Macam-macam tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, kita tak nak dalam situasi, kita tak berharap, kita tak berhajat untuk merangkak, untuk erek dada, orang Kelantan panggil erek dada, muka ke bawah, api duduk. Na'udzubillah, kita tak nak macam tu. Dengan sebab itu kita apa dia? Nabi pesan sallallahu alaihi wasallam, bacalah Allahumma ajirna minan nar setiap kali selepas solat fardu maghrib dan juga selesai solat fardu subuh. Berapa kali? 11 kali. Ada kata 10, ada kata 11. Tapi kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minta tolong dengan Allah, hindarkan kita daripada api neraka. Sebab sangatlah seksa dan dahsyat bakarannya. Kalau ni tuan-tuan yang kita nak letakkan, sebab kita nak selamat. Kita atas dunia ni kita buat berbagai-bagai nak selamat. Kita di rumah kita, kita pasang CCTV, kita pasang grill. Kita kuncikan lagi rumah kita. Tujuan apa? Kita nak duduk dalam rumah dalam keadaan selamat, tidur dalam keadaan nyenyak. Itu langkah yang kita buat untuk hidup yang tenang di dunia. Jadi kita, apa langkah kita nak buat supaya hidup kita di akhirat besok tenang? Yang Allah kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini, kita hari akhirat, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi yang mampu memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada kamu, kecuali hamba-Ku yang datang, ataupun mereka yang datang kepadaku, yang mereka yang datang pada hari kiamat dalam keadaan qalbun salim, dalam keadaan hati yang sejahtera. Nak sejahtera di akhirat, maka kena susah, penat di atas muka bumi. Penat yang macam mana? Penatnya ialah mengerjakan ibadat kepada Allah. Tapi hakikatnya, orang yang ada kelazatan, dikurniakan kelazatan oleh Allah Ta'ala dengan benda-benda ni, dia tak rasa penat. Kita yang tak buat ibadat ni tengok dia penat. Kita jadi penat tengok dia beribadat. Dia tak ada masalah apa. Dia berzikir, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita dengar jadi penat. Dia okey.
Dia berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok Tuan Guru Syekh Zainul Asri bin Ramli kan, sekejap-sekejap selawat, sekejap-sekejap selawat, tak lekan daripada mulutnya. Barangkali kalau kita boleh buat jadual dalam tempoh 10 minit tu berapa kali dia selawat, ya. Sekejap-sekejap Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang saya duk dengar. Mulut dia sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penat dah dia? Tak penat. Pasal apa? Dia dah lazim. Dan dia dah dapat kemanisan, kelazatan apabila dia boleh sebut benda tu. Kita ni selawat bila? Bila kesempitan. Tak? Bila kita berhajat kepada sesuatu. Ya tak? Kalau hilang barang, maka kita cari selawat tafrijiyah. Contohnya lagi, kita bagi baca Allahumma salli salatan kamilatan, baca saat itu. Tapi orang yang dalam diri dia dah subur dengan perkara-perkara ni, masa sempit ke, masa lapar ke, masa sukar ke, masa mudah ke, dia sentiasa sama sahaja. Itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah masa pun dah semakin tu. Satu lagi saya nak kongsikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang selalu kita dengar. Yang orang duk sebut ayat, kata silap saya ayat 1000 dinar lah. Orang duk sebut. Kan sebut ayat 1000 dinar dia orang faham lah. Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat 1000 dinar kan. Ada. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, iaitu dengan mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, niscaya Allah akan mendorongkan baginya jalan keluar dari kesulitan, dan dia iaitu Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki kepadanya dari sumber yang tiada diduga. Yakinlah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, janji Allah sangat benar. Dan kita kena ingat, saya nak ingat diri saya sendiri, rezeki ni jangan kita lihat kepada duit semata-mata. Sehat, boleh sebut Allah, boleh baca Quran, boleh bangun malam, boleh berdoa, boleh, itu adalah rezeki yang sangat mahal dari sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan wang ringgit. Kita dah, kalau Allah Taala kurniakan 10,000, sanggup tak kita nak infak 5,000 daripada 10,000? Silat-silat 10 ringgit aja kita bagi. Penat-penat aku buat kerja,